Kita ekonomi lu ke perniagaan Okey dah, macam mana aku nak buang balik dia punya, macam mana aku nak buang balik cover Nak buang cover macam mana guys Aduh, aku dah setting dah semalam, macam mana macam mana sebenarnya nak buang balik benda ni? Kata Gen Z, tak dik, saya Gen Y. Bukan dik, saya Gen Y. Apa background and effect? None. Ini betul. Allahu Akbar. Okey, sebarang harap sebarang boleh dengar suara sebarang dengan baik. Ya. Okey. Alright, ladies and gentlemen, without further ado, izinkan sebarang untuk memulakan seminar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma nanarikia. Como está e bonjour e kaifa halu anyong vigets, ladies and gentlemen. Sawadika, kutai medai, kutai mai lai. Dan ini khab matila na khab masuk pintu. Kan sekarang kalau TikTok kan yang keluar TikTok. Terima kasih kerana menyahut seruan TikTok bersama dengan sepadang pada hari ini. Apa khabar pelasian sihat? Sihat semua? Okey, terbaik. Kan ada yang saya training, saya dah training dah dalam 3 hari ni. Saya cuba duk hafal step tu je. Tapi tak dapat lagi lah guys. Saya lupa yang atas kanan atas ke kiri atas. Yes. Jap, sebenarnya nak tanya, sebenarnya punya kamera nampak terbalik ke? Okey je Kenapa saya rasa pelik sikit hari ni Kenapa saya rasa nampak macam terbalik? Saya rasa macam pelik Serius. Sebab saya rasa pelik sikit hari ni. Saya ada ubah apa-apa setting ke? Saya ubah background je pun. Tak, okey, awak maybe nampak okey. Saya rasa macam nampak terbalik kelas saya. Okey je Lebih phone saya Saya tengok setting lagi Sekejap. Sebadang kalau bab-bab setting ni memang saya kalau bab-bab setting ni dik, kau jangan buat main, 3 hari baru siap. Ni background and setting, edit, cancel. Tak apalah dik, kita berserah kepada Allah sahaja boleh? Kita berserah sahaja kepada pencipta langit dan bumi. Alright ladies and gentlemen, so pada hari ini merupakan hari yang sangat bermakna buat kita semua. Tidak ada apa yang lebih, tidak ada apa yang kurang. Cuma hari ini saya nak minta semua orang appreciate apa journey yang awak telah lalui, terutama sekali dengan menghadiri dan menyertai kelas-kelas di MC Plus. Sebab whenever you join majlis ilmu, saya percaya akan ada terapnya nilai murni dalam hati awak bahawasanya menuntut ilmu tu wajib, betul? So keep on learning, keep on search new knowledge. Even saya yang cikgu ni pun tidak segan untuk memberitahu bahawasanya saya adalah seorang pelajar sampailah saya ke mati nanti. Betul? Belajar ni bukan tunggu pergi sekolah dik. Belajar ni forever. Forever, betul? So jangan korang stopkan korang punya vibe ni sampai bila-bila. Kalau korang ada rasa sayang untuk menuntut ilmu, benda ni akan kekal sampai bila-bila insyaAllah. Okay? So hari ni sebenarnya nak menghormati anda semua dengan campuran soalan-soalan perniagaan yang telah kita lalui bersama-sama. Boleh ke? Boleh ke guys? Hari tu ada macam-macam, ada cerita pasal bab ni lah, bab itulah, ada cerita pasal tu lagi lah, inilah, ada macam-macam jenis penceritaan. So hari ni kita combinekan all of the chapter dalam satu scheme, iaitu untuk objektif tingkatan 4. Okay? So now, boleh kita tengok soalan yang pertama. Apa-apa sahaja persoalan, apa-apa sahaja perbincangan boleh dibahaskan dengan sebadan. Kita tengok yang pertama. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan objektif utama sesebuah perniagaan?
A, B, C, or D. Sebenarnya dah cakap betul sebelum ni. Apa sahaja soalan yang tanya tujuan perniagaan, soalan tanya pasal objektif perniagaan, dia mestilah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Betul? Dia mesti yang pertama menawarkan barang dan perkhidmatan. So yang mana satu jawapan yang paling tepat? Jawapan dia adalah B. So kenapa D salah? Ini adalah salah satu persoalan yang student yang tak biasa jawab soalan. Apabila dia tanya tujuan, apabila dia tanya objektif perniagaan, first kali adalah betul tak kita nak provide kita nak providekan barang dan perkhidmatan kepada orang ramai dulu. Betul? Barulah orang beli kan? Yes. Next, yang seterusnya. Nombor 2. Oh, wow. Pernyataan yang manakah menerangkan ciri koperasi? Kawalan operasi adalah secara autokratik. Pernah dengar perkataan autokratik? Pernah dengar perkataan autokratik? Okey, dia ada 3 lah yang paling famous. Dia ada autokratik, dia ada laissez-faire, dan last kali dia ada demokratik. Sebarang ambil 3 yang paling famous. Apa maksud autokratik? Autokratik ni bermaksud dia tegas. Garung. Dia bukan garang. Dia garung. G-A-R-U-N-K. Dia bukan garang, dia garung. Manja sikit. Dia garang, dia tegas, dia sangat-sangat berdisiplin. So, untuk autokratik ni kalau sebarang contohkan, ada tak bos-bos yang macam, hey, pasal apa kamu lambat 2 saat? Tolak gaji sebulan. Bos, saya nak bagi pendapat boleh? Shut up you! How dare you only give opinion in front of every people? You're fired! Bos, saya nak pergi toilet boleh? Sit down! You sit down and do your work until you finish the job. Next time come, wear Pampers. Saja nak bagi tahu yang autokratik ni dia tegas lah. Okay? Faham tak guys? Korang faham kan contoh sebenarnya. Yang kedua adalah laissez-faire. Laissez-faire ni bebas. Laissez-faire ni bebas. Contohnya macam, okay, sebab dah masuk kerja, okay, patutnya masuk kerja dalam pukul, okay, contoh 10 pagi masuk kerja, pukul tengah hari baru masuk. Bos. Selamat datang. Masuk. Bos, saya ingat hari ni saya nak balik awal lah ni, bos. Kenapa Tak lah, saya nak balik awal lah. Balik awal lah, bos ni. Bos, diam bos. Bagi saya cakap lah, bos. Okay. Semua dengan sini, jangan cakap bos, jangan cakap saya je. Okay. So, waduh. Wah. Kau betul-betul bebas, dik. Kan? Itu, guys, kau ingat tau, contoh yang sebenarnya bagi ni, jangan main-main. Pasal dalam buku teks, okay, laissez-faire ni, apabila dia bersifat bebas, dia akan menyebabkan satu masalah. Menyebabkan masalah pekerja tidak berdisiplin. Betul? Macam autokratik pula, apabila majikan terlalu tegas, akan menyebabkan wujud ketidakpuasan hati di kalangan pekerja kepada majikan. Menyebabkan pekerja dalam hati, okay, you shut up. Okay, sorry bos. Dalam hati dia cakap apa? Kamu cakap apa ni? Tak ada apa-apa. Yang terbaik. Hebat. Bos ambil gambar dulu. Apa susah? Tapi demokratik ni macam apa? Demokratik ni macam MC+. Dalam meeting. Agak-agak sesyakib ataupun pemilih MC+. Ada tak tanya pendapat? Ada tak tanya pendapat kepada pekerja-pekerja yang ada? Ada. Adakah dia membantah? Sekiranya idea itu bernas, maka dia ambil. Sekiranya idea itu tidak bernas, maka dia akan tolak. Maksudnya ada ruang ke tak ada ruang untuk bersuara? Ada ruang untuk bersuara. Contoh sebarangan sesyakib kan? Sesyakib, boleh tak kalau saya nak bagi pendapat? Apa kata untuk kita punya ilmu free ni, kita dragkan sampai ke bulan 1. So, okay. Lepas tu dia pun cakap, okay, boleh juga macam tu kan. Pasal apa? Budak-budak ni dia tak naklah belajar secara serius, dia nak belajar light. Pasal bulan 1 ni kan adalah bulan yang untuk membuang mood, betul?
Okey. So bila macam tu ada perbahasan, ada perbincangan di antara dua pihak. Ini baru bagus betul. Gitulah. So demokratik ni ada hak untuk memberi pendapat. Okay guys, faham Faham maksud 3 ni? Dia ada lagi 2, dia ada sokongan, dia ada sederhana. Tapi saya cakap, for now, you just hafal 3 ni saja, at least dah nampak cantik dah awak punya content. Okay? So, adakah koperasi bersifat autokratik? Apa pandangan anda? Okay, koperasi dia tak pakai autokratik dek. Koperasi dia pakai demokratik. So, A ni betul ke salah? Salah. Koperasi ni dia bersifat sangat-sangatlah memberi kebebasan dalam bersuara. Okay? So, salah. Ahli menanggung liability tidak terhad. Betul ke? Salah. Ahli menanggung liability terhad. Salah. Semua anggota berhak mengundi. Semua anggota berhak mengundi. Guys, nama pun demokratik. Betul? Nama pun demokrasi. Malaysia ni demokrasi. Sebab itu semua rakyat Malaysia boleh mengundi asalkan umur 18 tahun. Betul? Faham maksud sepadam? Yes. Ya. Semua anggota berhak untuk mengundi. Undi apa pula dalam perniagaan ni? Okey, betul tak dalam bisnes kita ada nak undi siapakah pengurusi baru? Siapakah setiausaha baru? Even dalam kelas awak pun mengamalkan konsep demokratik. Betul? Cuma kadang-kadang demokratik dalam kelas kita adalah demokratik terpaksa. Contoh. Okey. Ni tahun baru ni kan. Okey, murid-murid. Nama saya adalah Cikgu Maimunah. Saya adalah guru kelas awak pada tahun 2023. So sekarang cikgu ingin melantik di kalangan awak semua untuk menjadi ketua kelas dan juga penolong kelas. Ada siapa-siapa yang nak mengundi ketua kelas ke? Okey. Kita mesti nak memperdajal kawan-kawan kita yang paling teruk sekali betul. Cikgu, mubin cikgu. Mubin cikgu. Okey, mubin sila ke depan. Kan. Betul tak? Okey. Siapa undi? Okey, ada siapa-siapa lagi? Tak ada. Ada siapa-siapa lagi ke nak awak nak calon? Tak ada. Okey, Mubin. Siapa undi Mubin? Okey, angkat dua-dua tangan. Tapi tak apa, at least dia jadi ketua kelas, jadi orang yang sangat berguna, betul. Yang saya paling tak puas hati, sekolah dah boleh hapuskan AJK. AJK, dengar sekejap yang AJK. Apa fungsi kau dalam hidup kelas tu? Apa sumbangan kau? Asal nak ada nama waktu mak ayah datang ambil report card, bangga ada nama kau dalam AJK. Masalah AJK dalam AJK nilam. Buku pun tak ada. Kan? Dalam AJK keceriaan. Muka pun tak ceria sangat. Betul? Okay. So next terusnya. Okay guys, pulangan share kepada ahli dalam bentuk allowance. Salah. Dia sepatutnya dalam bentuk dividen. Okay. Ya. Sebadan dulu AJK keceriaan. Sesuai tak guys? Sebadan dulu AJK keceriaan. So saya bukan hanya menceriakan kawan kelas, saya juga menceriakan kawan-kawan saya. So setiap kali saya akan masuk awal kelas. Bila kawan-kawan saya masuk, saya akan agah dia. Kau tu macam dia macam tu. Ya, saya memang AJK keceriaan dulu. Siapa-siapa yang rasa down, siapa-siapa yang rasa lemah, rasa lemau, dia akan berjumpa dengan saya. Okay? Dia akan berjumpa dengan saya di luar sekolah lah. Ya, dia akan jumpa saya di luar sekolah pasal luar sekolah lebih menceriakan. Ya. Selalu siapa yang ikut saya pergi luar kelas? Mubin. Mubin akan ikut saya. Ketua kelas. Mubin fly dengan sepadan sama-sama. Tolong jangan ikut gaya kami, okey? Dislike. Okey. Next, soalan 3. Antara berikut yang manakah merupakan ciri keperluan manusia? Sudah. Manusia ni perlu apa? Keperluan mudah dipenuhi. Menjadikan hidup lebih selesa. Melambangkan kemewahan. Keperluan berbeza untuk semua individu. A, B, C, or D? Macam mana boleh salah ni soalan keperluan kehendak ni?
apa ni? Okey. Makan keperluan atau kehendak. Makan keperluan atau kehendak. It is a necessity, okay? Is a needs, okay? Tapi makan restoran Gordon Ramsay, makan dekat TGI Friday, makan dekat Tony Roma's, makan dekat mana-mana fancy restoran, betul tak tu dah jadi kehendak? Betul? Faham maksud saya? Betul tak kita boleh je survive sehari makan nasi kosong, kicap, telur mata, air sirap? Betul tak kita boleh survive sampai bila-bila? Tapi betul tak lagi sedap kalau dapat makan, kan? Lagi sedap dapat makan apa? Lau-lau, kan? Saya memang suka makan lau-lau. Betul tak? Macam mana sebut dia? Tak. Ejaan dia L-L-A-O, L-L-A-O. Korang jangan ajar sebarang mengeja. Tanya diri sendiri dulu. Apa yang kau baca tu? Tak. Kalau nama kedai dia Yau-Yau, tulis Yau-Yau. Sebutan dia Yau-Yau, Oh, saya salah lah. Okey. Makan Yau-Yau lah. Makan apa-apa saja makanan yang nampak lebih sedap. Betul? Makan nasi kosong boleh. Cuma kan lagi best kalau dapat makan ni. Betul? Faham maksud saya? Betul tak kita boleh survive hidup duduk dalam kemah? Boleh ke tak? Cuba jawab. Duduk dalam kemah. Tak apa rumah kecil je. Boleh, tak masalah. Betul tak lagi selesa kalau duduk banglo kan? Lagi selesa duduk kondo kan? Swimming pool, ada gym kan? Faham maksud saya? So dekat sini, saya just nak awak faham. Keperluan bukan untuk buat hidup kita selesa. Keperluan adalah untuk teruskan hidup. Faham? Betul tak makan nasi kosong dengan telur mata dengan kicap? Betul tak kita boleh teruskan hidup kita? Tapi kalau makan Tony Roma's, makan aceng laksa, makan Yau-Yau, betul tak lagi sedap? Kita boleh survive duduk rumah apartmen kecil. Tapi betul tak lagi selesa kalau kita duduk rumah banglo? So saya tanya awak, adakah jawapan B betul untuk keperluan? Salah. Menjadi hidup lebih selesa salah untuk keperluan. Keperluan adalah untuk teruskan hidup. Saya pergi kepada C, melambangkan kemewahan. Betul ke? Salah. Keperluan berbeza untuk semua individu. Keperluan kita sama ke berbeza? Keperluan kita sama atau berbeza? Awak makan? Makan tak? Betul. Pakai baju? Baju lah. Betul. Ada tempat tinggal? Tempat tinggal. Ada kasih sayang? Maybe kurang. Sedih lah jadi. Kurang kasih. Oh no. Ada kurang kasih sayang sikit lah. Kurang sikit. Aduh. Okay, so macam awak, saya, kita dua-dua memerlukan kasih sayang, penghargaan, keselamatan. Betul? Sama sahaja, kan? Tapi kehendak kita sama atau berbeza? Our wants are different. Kehendak kita dah berbeza, dek. Korang maybe nak kereta Ferrari, maybe sebarang nak kereta Lamborghini. Betul? So, kehendak dia dah jadi lain. Keperluan semua sama. So, yang manakah jawapan yang paling tepat? Pasal keperluan berbeza untuk semua individu salah. Pasal keperluan kita semua sama. Jawapan dia yang mana? A. Keperluan mudah dipenuhi. Betul? Keperluan mudah dipenuhi. Setuju ke tak setuju, guys? Guys, susah sangat ke nak makan nasi dengan telur mata? Tak pun. Cuma nak makan kiochon, dia dah jadi problem. Pasal kita nak kena fork out duit lagi banyak. Betul? Satu nama kedai Korea ni saya selalu makan. Dia bukan kiochon. Bukan Four Fingers. Okey, ada dal galbi, ada apa buku yo, dubu yo,
Saya ada makan dekat air Putrajaya hari tu. Sedap. Sedap betul. Dubuyu Okey. Saya memang selalu makan kedai Korea. Pasal staff dia bila saya masuk, dia mesti cakap annyeong, annyeong. Saya macam terharu. Dia cakap Korea dengan aku ni sebab muka aku Korea ke? Saya pun keluarkan phone. Muka aku ada macam Lee Min Ho ke? Tak ada pun. So saya rasa saya start pada hari tu saya start makan kedai Korea tiap-tiap minggu. 안녕하세요. 감사합니다. 추천해요. 근데 제가 드세요. 문제가 괜찮아. 알함dulillah. Okey. Next, nombor 4. Apakah kerajaan negeri Terengganu dalam membantu mengembangkan aktiviti perniagaan keropok di Terengganu? Okay, dia cakap apakah peranan? Okay. What is the role of kerajaan negeri Terengganu dalam membantu mengembangkan aktiviti perniagaan keropok di Terengganu? Okay, sila baca. Memberikan pelepasan cukai, mengadakan promosi perniagaan, menyediakan pembiayaan kewangan, melaksanakan penggubalan undang-undang. Apakah jawapan yang paling tepat? Apa jawapan yang paling tepat? Apa cara untuk kita kembangkan bisnes? Apa cara untuk kita kembangkan bisnes? Jawapan dia adalah mengadakan promosi perniagaan. Kenapa salah? Memberi pelepasan cukai adalah untuk mengurangkan beban, menyediakan pembiayaan kewangan. Dia tak boleh mention peranan kerajaan negeri Terengganu. Dia mesti sebut seperti MARA, MOSTI, Tekun, CGC ataupun Agrobank di melaksanakan penggubalan undang-undang. Ini dah lebih kepada untuk memastikan aktiviti perniagaan berjalan lancar. Tapi cara yang terbaik untuk bisnes jalankan adalah mengadakan promosi perniagaan. Betul tak kan? Betul tak kerajaan kena adakan aktiviti-aktiviti promosi? Pernah dengar perkataan booth ataupun expo yang boleh dibuat oleh kerajaan? Yes. Kita naikkan nama-nama perniagaan-perniagaan tempatan ke mata negeri luar, ke mata negeri lain ataupun ke negara yang luar. Betul tak setiap negeri ada produk-produk yang nak ditawarkan kepada negeri lain. Contoh, kita kalau pergi Terengganu, ada orang Terengganu sini, ada orang Terengganu, ada orang Dungu ke orang Keti ke ada. Kita duk cover dah. Kita duk cover, dia duk cover pula. Kita cover dah. Okey. Apa ni, macam Terengganu, benda dia famous dengan dia kena ada Ashraf betul tak sebenarnya muka di Terengganu ni ia ada benda. Ia ada pok losor, ia ada pok leka. Ia ada apa lagi? Ia ada benda lagi. Ia ada ikan, ia ada nasi dagang, ia ada penyu, ia ada pula. Ia makan situ sedap. Ia makan situ. So memang semua cakap ya. Dia memang semua benda dia cakap mu berak dulu. Dak rapah hasil orang. Dak rapah hasil orang. Okey, cantik. 5. Pernyataan yang manakah menunjukkan wujudnya pengangguran kitaran? Okey, boleh ke kelas sebenarnya nak ajar sikit pasal pengangguran ni? Okey, pengangguran ni cerita pasal orang kerja ke orang tak kerja? Diorang tak kerja sebab apa? Diorang malas. Orang yang tak kerja ni malas kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Diorang ni malas kan? Kecam dia. Malas. Macam tu ke cara kita explain maksud pengangguran dengan orang ramai? No. Pengangguran merupakan satu keadaan di mana wujud tenaga buruh ataupun tenaga pekerja yang ingin bekerja tetapi tiada peluang pekerjaan. Betul? Unfortunately, tak semua orang yang lepas belajar ataupun tak semua orang dapat kerja apabila mereka tengah cari. Okay? So now, pengangguran ni ada berapa kategori, sir? Okay, dia ada kategori yang pertama, kitaran. Kita ada pengangguran berstruktur. Kita ada pengangguran bermusim. And last sekali, kita ada pengangguran apa? Teknologi. So,
waktu bila berlaku pengangguran kitaran ya sir? Saya nak tahu boleh? Takkan saya nak cakap tak boleh pula. Pengangguran kitaran ni berlaku waktu ekonomi tengah lembat. Waktu berlaku berlaku apa ni guys? Benda bila ada setan, jangan buat main. Ya, ini kita panggil sebagai kemelesetan. Apa contoh-contoh berlakunya kemelesetan? Ramai pekerja dibuang. Firma punya keuntungan menurun menyebabkan dia terpaksa membuang pekerja. Permintaan daripada pengguna berkurang menyebabkan firma rugi. Betul guys? Ada macam ni guys? Macam mana nak tahu macam mana nak tahu pengangguran boleh berlaku apabila firma tengah rugi? Kenapa firma tengah rugi? Pasal maybe orang kurang berbelanja, betul? Apabila orang kurang berbelanja, maka akan menjadi satu masalah kepada ekonomi. Pengangguran berstruktur ni berlaku apabila struktur ekonomi berubah. Okey, boleh semua dengar tak apa yang sebenarnya nak cakap ni? Semua dengar jap? Guys. Okey, adakah sektor ataupun keadaan ekonomi negara selepas merdeka dengan 2022 sama ke dah berubah-ubah? Betul tak kita start dengan zaman pertanian, kita start dengan zaman perkilangan, barulah kita masuk kepada perkhidmatan, barulah kita masuk kepada dunia teknologi. Faham maksud saya? Betul tak? Setiap 10 tahun, 20 tahun, mesti akan ada perubahan dari segi struktur ekonomi. Dan apabila struktur tu berubah, betul tak orang yang kerja dekat sektor lama akan jadi masalah bila nak kerja dekat sektor baru? Betul ke tak? Faham tak maksud saya? Yeah. Pasal dia tak boleh nak adapt dengan sektor ekonomi yang baru menyebabkan dia menganggur. Pakcik, abang kenapa tak kerja bang? Betul lah, sekarang ni susah sikit aja kerja. Pasal sekarang ni orang dah lebih kepada industri baru lah sekarang ni. Orang dah tak buat lah kerja-kerja macam abang ni. Faham tak maksud sebadan guys? Akan ada perubahan struktur ekonomi. Dan lepas tu kita ada yang ketiga, bermusim. Bermusim ni selalunya adalah untuk orang yang kerja kontrak. Okay? Ataupun kerja untuk tempoh tertentu. Tapi kalau secara formal adalah kerja kontrak. Tapi kalau kerja secara informal, betul tak nelayan boleh jadi penganggur bermusim, betul? Fishermen can also become an unemployed workers, okay? Due to what? Due to the weather, betul? Due to the season. For example, okay, adakah nelayan nak pergi tangkap ikan waktu hujan lebat? Adakah nelayan nak pergi tangkap ikan waktu angin monsun? Adakah nelayan nak turun ke laut apabila berlaku tsunami? Adakah mereka akan turun ke laut cari ikan waktu Godzilla tengah bertumbuk dengan Ultraman dalam laut? Paling-paling pun dia turun, dia tengok je lah, betul? Faham maksud saya? So saya nak tanya awak, kalau berlaku musim yang tidak sesuai, kenapa dia tak pergi ke laut? Adakah sebab dia malas? Bukan, pasal musim tak sesuai dia. Adakah orang menuai padi tiap-tiap hari? Intai kami antara masa. Tak ada apa perkataan padi. Aku tengah nak nyanyi lagu yang ada perkataan padi. Oh, ada. Bertentang-tentang padi umah. Beredam-dedam berindang. Beredam-banda beredam. Beredam-dedam-dedam mengisi. Okey. Betul lah lagu Semerah Padi. Oh, tu Semerah Padi. Oh, tahu lagu Semerah Padi? Kau tahu tak lagu Semerah Padi? Okey. Nak sebarang nyanyi ke? Yalah, boleh lah. Warna kulit kaum asal lusuh, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, satu untuk satu. Can't believe we are better than this. We'll all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Betul ke?
Lain ke lagu yang saya nyanyi ni sepatutnya? Kita cuba lagi next time, boleh? Tak. Masalahnya dia support, siap sambung lirik. Bangunlah semua. Lihatlah. Test tu korang. Korang supportive. Tengok, ini bagus. Ini kita cakap. Layan je lah kan. Okay. Teknologi pula, okay, waktu bila pengangguran teknologi berlaku? Okay, apabila mesin ambil kerja siapa? Apabila mesin ambil alih tugas manusia. Setuju tak guys? Adakah sekarang beli tiket wayang pergi kaunter? Kak nak tengok cerita ni, boleh tak nak tengok cerita Pengabdi Setan? Saya peminat cerita-cerita setan ni. Pasal saya budak ekonomi, saya ada belajar ke beli setan. Jangan. Okay. Kita kalau nak beli tiket wayang sekarang pergi mana? Betul tak kita akan pergi dekat dia punya kios, betul? Ataupun vending machine dia. Kita akan macam, okay, sekarang cerita bini-biniku garang. Oh, bini-biniku. Bini-bini maksud lebih satu kat bawah. Pengabdi Setan animation version. Anak animation. Ketiga, Cikguku Sebadang. Hebat, kacak dan bergaya. Yang ni, ini best. Yang ni best. Yang ni best. Beli 10 terus tiket. Pilih 10 tiket, pilih asing-asing. Biar yang nak couple tu, biar yang nak dating tu kita dapat pisahkan. Betul? Niat saya baik, betul? Dan bila keluar cerita tu, jadi tanya, bila keluar cerita tu cerita tu dah keluar, tapi telah di-ban oleh Finas, ya, kerana ada scene-scene yang terlalu ganas bagi mereka. Cerita dia adalah pasal seorang cikgu, ya, yang merupakan seorang pahlawan. Ya. Di mana dia adalah kesinambungan, kesinambungan, di kabinet, kesinambungan cerita Avengers. Yalah, ada Captain America, ada Iron Man, ada Black Panther, tiba-tiba ada badak. Okay apa? Kan? Kena tengok. Tapi cerita dia separuh-separuh. Nak tengok sampai habis, kena bayar lebih. Cerita dia memang separuh-separuh. Okey. So setakat ni faham cerita-cerita ni, kitaran berlaku waktu ekonomi teruk. Berstruktur berlaku apabila sektor ekonomi berubah. Bermusim ni kontrak untuk tempoh tertentu. Boleh jadi bermusim dekat cuaca ataupun dia kerja tu ikut kontrak. Last kali teknologi apabila mesin ambil alih tugas manusia. Berdasarkan penceritaan Sebadang, yang manakah yang menunjukkan pengangguran kitaran? Dipersilakan. Wow. Amazing. Wow. Ada nampak perkataan-perkataan yang merujuk kepada makhluk ke? Ada perkataan, aduh sis lah, ada perkataan apa tu? The devil, right? So jawapan dia yang mana kan? A, B, C, O D. Jawapan dia B. Cuma saya nak tanyalah pasal orang-orang kat sini semua pandai-pandai. A tu pengangguran apa? Pekerja menganggur kerana kontrak kerja telah tamat. Terlalu hebat bagi saya. Pengangguran, kontrak dia tamat dia. Yang jawab struktur, ada skru cabut tu. Skru. Yang A ini kita panggil sebagai bermusim. C, majikan mengecilkan bilangan pekerja kerana perubahan teknologi baru. Dia buang pekerja bukan sebab ekonomi teruk, tapi pasal teknologi. Ini pengangguran teknologi. Betul, tulis kat tepi tu. D, perubahan dalam industri yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Perubahan
perubahan dalam industri dalam yang tidak memerlukan. Ini adalah berstruktur. Guys, korang dah boleh faham belum cerita ni? Korang dah boleh, okey, maksudnya sir, tak apalah sir, at least saya dah tahu dah jenis-jenis pengangguran ni macam mana bentuk dia. Saya dah boleh faham dah. Oh, kalau libatkan ekonomi, cerita pasal setan je, ini kita arah saya tahu. Kalau cerita pasal teknologi tu, pengangguran teknologi tu, pasal robot ambil kerja manusia. Tapi kalau berstruktur ni, bila ekonomi kita punya sektor berubah. Dan last sekali sepadan adalah bermusim. Selalunya kontrak. Dia kerja ni untuk tempoh tertentu sahaja. Harap-harapnya macam tu lah. Okey. Aiman faham, Aiman Thanks tu, Man. Boleh Jenny siapa ni? Jenny Kim okey Jenny Kim okey. Jenny Kim, awak asal daripada mana Jenny Kim? Jenny Kim asal daripada mana? Jenny Kim, Jenny Kim ni nama artis Korea lah. Oh ya ke? Itulah bila saya tengok nama Jenny tu saya teringat. Waktu sebarang duduk Korea dulu, we were together for like 2 years, but sebarang busy dengan cultural difference kan, macam halangan daripada ibu bapa kan, so saya just teringat kisah-kisah dulu. Dulu saya panggil dia Jen je. Saya panggil dia Jen, you wanna go eat? Okay. Pali acha. Yes. Dululah waktu zaman-zaman pada umur 20, 21. Nak cakap sepadan tak sesuai lah. Nak cakap sepadan tak layak lah. Orang Korea suka janggut-janggut ni Muka Melayu sangat lah sir. Dia kena ingat, walaupun saya tak kaya harta kan, harap-harap ada ilmu bermanfaat insya-Allah. Banyak je lagu-lagu Jenny pasal sepadang. Paling last lagu dia buat untuk saya adalah lagu Whip it. Yes. Nombor 6. Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan kesan deflasi kepada masyarakat? Bolehkah sepadan nak ajar inflasi, deflasi sikit? Sajalah nak ajar sikit-sikit lah. Inflasi ini adalah harga barang naik ke harga barang turun? Harga naik secara berterusan. Deflasi, harga naik ke harga turun? Deflasi ni dia harga turun. Okay. Cerita dia pasal harga turun secara berterusan. Okey, sebenarnya inflasi ni dia keadaan yang macam mana? Inflasi ni adalah satu keadaan yang rancak ataupun ekonomi terlalu pesat. Deflasi ni keadaan macam mana sebenarnya? Dia lembab. Okey, dia lembab ataupun berlaku kemelesetan. Meleset lah. Okey. Okey, saya nak tegur sikit Ini cerita tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ada student ni, tapi nasib baik cikgu dia baik. Dia minta saya tunjuk, dia tunjuk kat saya sebenarnya dia jumpa dia. Okay, sebab sebenarnya dia buat study group sekejap. Dia tunjuk, sir, ni saya punya jawapan ni. Mula-mula cikgu cakap salah tapi dia bagi je betul pasal lebih kurang sama. Awak tahu dia tulis apa? Okey, negara mengalami masalah melecet. Saya cakap kat dia, dek, melecet ni bila kau pakai stokin pendek, kan? Bila yang belah belakang kasut tu makan daging, makan kulit, tu melecet. Tak pun main futsal ke main bola ke tak pakai kasut. Itu melecet. Betul? Itu melecet. Tak pun beli kasut saiz kecil sangat. Saya cakap kau memang sengaja ke nak melecetkan diri sendiri? Dia pelak es kot. So, apa kena
Apa kena-mengena dengan dia pelak, dengan dia menulis? Aduh, adalah pelasnya korang. Tapi sekarang dia dah masuk U dah. Okay. Baik. So, jom kita tengok. Antara berikut pernyataan manakah menerangkan kesan inflasi kepada masyarakat? Okay. Kesan kepada masyarakat. Kesan kepada masyarakat. Sekarang saya tanya awak. Apabila harga barang turun, ekonomi lembab. Saya tanya awak jujur, you tolong fikir baik-baik. Apa kesan kepada masyarakat? Apa masalah terbesar deflasi? Apa masalah terbesar untuk deflasi? Betul tak? Saya dah cakap tadi. Deflasi ni, isu dia yang paling besar. Bukan pasal harga dia turun. Pasal apakah kesan apabila harga turun? Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Peniaga rugi. Bila peniaga rugi, peniaga buat apa? Tambah pekerja. Kebuang pekerja. Tadi saya ada nampak ada orang chat, "Sir, beli banyak. Beli banyak." Abang kena faham, waktu deflasi ni orang tak membeli. Walaupun harga turun. Betul guys? Faham maksud saya? Deflasi ni, walaupun harga rendah, orang tak belanja dia. Walaupun harga turun. Puteri Ain tanya kenapa? Very good. Kenapa waktu deflasi orang kurang membeli? Inilah antara salah satu puncanya, iaitu kekurangan apa? Kekurangan tenaga buruh yang bekerja. Berlaku masalah pengangguran, betul? Maybe waktu tu adalah satu keadaan yang orang tidak berbelanja. Walaupun harga turun. Faham? Okey, saya bagi satu contoh. Tapi contoh ni adalah satu keadaan di mana COVID berlaku. Betul tak waktu zaman COVID? Betul tak waktu zaman COVID? Banyak harga barang yang turun. Kecuali makanan lah. Betul? Tapi betul tak? Still orang tak membeli juga. Pasal waktu tu orang takut nak berbelanja. Sebab takut COVID ni bertahan lagi lama. Betul? Yes. Tahun depan, dikatakan berlaku recession. Ataupun berlakunya masalah deflasi yang paling teruk. Tahun depan. Dek, tahun depan tu bila dek esok? So, orang menjangkakan tahun depan akan menjadi satu keadaan ekonomi yang teruk. So, menyebabkan orang takkan berbelanja. Boleh saya share dengan awak satu pendapat? Boleh? Bukan satu pendapat. Satu feedback. Pasal dekat sini, bisnes yang ada dekat MC Plus bukan hanya MC Plus. Korang tahu kan MC Plus ni ada banyak anak syarikat. Kami ada subsidiary. We have subsidiary. Setakat ni kami ada lebih kurang 5 subsidiary. Subsidiary ni anak syarikat. Tapi ketua dia siapa? Ketua dia MC Plus. Betul? Orang-orang GNT, orang-orang Post Malaysia, orang-orang Ninja, tahu dia cakap apa? Parcel dah tak macam dulu. Parcel dah tak macam dulu. Not like before. Okay? Sekarang ni parcel, bilangan parcel dah tak macam dulu. Maksudnya sekarang ni meriah ke tak meriah sangat parcel? Tak meriah sangat. Maksudnya orang dah kurang membeli sekarang, betul? Kan? Bila bisnes orang tak beli barang kita, kita akan fikir kita nak bayar kos kita, betul? Kita nak bayar gaji pekerja kita. Kita nak bayar kos operasi, nak bayar insurans, nak bayar sewa kedai. So, bila orang dah kurang berbelanja, okay, maka akan menyebabkan berlaku deflasi, maka firma terpaksa membuang pekerja-pekerja. So, masalah yang paling besar dekat sini adalah penduduk mengalami kehilangan pekerjaan. Boleh? Okay, boleh kita pergi kepada soalan 7? Apakah kelebihan pengambilan sumber manusia dalam kepada sebuah organisasi? Kan, faham tak maksud pengambilan sumber manusia dalaman?
Faham tak apa maksud sumber manusia dalaman? Okey, katakanlah dalam MC Plus ada satu jawatan kosong. Betul tak MC Plus ada dua pilihan? Ambil pekerja daripada bawah naik atas ataupun ambil pekerja daripada luar. Betul? Saya tanya awak sekali lagi. Sumber manusia ni, kalau ada kekosongan, MC Plus boleh ambil pekerja sedia ada ataupun dia boleh ambil pekerja baru. Cuma dekat sini dia tulis apa? Sumber manusia dalaman ke luaran? Apa maksud sumber manusia dalaman? Apa maksud sumber manusia dalaman? Dia ambil pekerja sedia ada atau dia ambil pekerja baru? Dia ambil orang lama, betul? Dia ambil orang lama. So, apa kelebihan dia? Sila baca. Jawab logik. Dapat melahirkan idea baru ke? Saya rasa pekerja lama ni idea sama je, betul? Pekerja bersemangat menjalankan tugas. Organisasi mempunyai kemahiran baru. Dapat meningkatkan motivasi pekerja. Yang mana yang paling sesuai? A ke B ke C ke D? Jawapan dia yang mana? A dah salah. C dah salah. So sekarang ni antara dua. Pekerja bersemangat menjalankan tugas ataupun dapat meningkatkan motivasi pekerja. Kalau kita ambil pekerja dalam. Jawapan yang mana? Okay, jawapan yang paling tepat sekali adalah dapat meningkatkan motivasi pekerja. Okay, kenapa motivasi naik? Guys, betul tak naik pangkat adalah satu benda yang ditunggu-tunggu, betul? Dia beri tanggungjawab untuk satu level yang lebih tinggi akan menaikkan semangat orang. Betul? Akan menaikkan motivasi seseorang. Yes. Nah, seterusnya, kita pergi pula kepada soalan 8. Antara berikut yang manakah adalah ciri organisasi bukan bermotifkan untung? Pernah dengar perkataan OBBU? OBBU ni macam Asia ke Rumah Kebajikan Murni? OBBU ni macam Asia ke Rumah Kebajikan Murni? Yes. So, organisasi bukan bermotifkan untung. Yang mana jawapan yang paling tepat korang rasa? Keuntungan dikenakan cukai pendapatan. Ada keuntungan ke meniaga ni, dek? Tak ada. Bertujuan memaksimumkan keuntungan. Salah. Jawapan dia 3 dan juga 4. Betul? Yes, 3 dan 4. Ni, berorientasikan kebajikan untuk ahlinya. Sumber kewangan diperoleh daripada yuran keahlian. Macam sebadan dulu, sebadan pernah join satu OBBU. Nama dia adalah Kelab Pencinta Haiwan Jalanan. Nama kelab dia adalah Kelab Binatang Jalanan. Maksudnya, kita orang pergi tolong binatang-binatang yang tak ada rumah, yang kering, yang sakit. Itu kerja kita orang. So, nak join kelab tu, nak join kelab binatang tu, kan? Kena bayar ke tak kena bayar? Nak join kelab binatang, kena bayar duit. Yuran keahlian. Dan duit itulah akan digunakan untuk beli makan, untuk belikan ubat-ubat, untuk belikan susu untuk diorang. Faham ke? Korang nanti kalau ada peluang nanti nak join tak apa-apa apa-apa organisasi bukan bermotifkan untung. Korang lebih kepada apa? Lebih kepada human rights. Lebih kepada anak-anak muda. Rumah orang tua. Rumah orang tua, rumah anak-anak yatim piatu. House of Women, rumah-rumah perempuan. Boleh. Pusat apa ni? Tempat pembaikan akhlak. Cuba bayangkan, korang ni join satu OBBU, iaitu Pusat Pemilihan Akhlak. Kan? Tiba-tiba nampak sebadang. Apa reaction korang tu? Ya Allah. Kan? Mana tahu sebuah apa hal sebadang pergi sebadang pergi robohkan ampaian rumah orang, contoh tiba-tiba. So bila you buat OBBU, first you akan bagi benefit kepada awak punya ahli, betul? Setuju? Yang kedua, cara kita nak beroperasi memerlukan wang, kita akan pakai duit yuran keahlian ataupun sumbangan
ataupun bantuan daripada kerajaan. Betul guys? Yeah. Next, soalan 9. Pernyataan yang berikut berkaitan dengan syarikat ABC. Syarikat ABC ingin meningkatkan keuntungan sebanyak 15% dalam tahun 2019. Antara berikut yang manakah benar berkaitan dengan visi syarikat ABC? Matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan tujuan asas pembentukan sebuah organisasi dibentuk untuk meningkatkan motivasi pekerja, kaedah untuk mencapai matlamat oleh organisasi. Mana satukah jawapan yang paling tepat? Okey, siapa-siapa yang jawab D salah. Sebab dalam visi kita bukan nak bagi tahu kaedah. Salah. Dibentuk untuk meningkatkan motivasi pekerja. Betul, tapi ini bukan tujuan utama. B merupakan tujuan asas pembentukan sebuah organisasi. Juga yang ini salah. Jawapan yang paling tepat adalah matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Perasan tak kat sini, dia cakap nak meningkatkan untung sebanyak 15%. So betul tak target dia adalah 15% itu? Betul. So ini menunjukkan yang dia punya matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Faham? Yes. Next. Soalan 10. Apakah maksud bahagian fungsian dalam sebuah organisasi? Guys, pernah dengar perkataan fungsi? Pernah dengar perkataan fungsi? Okay, kalau awak tengok dekat sini, yang manakah fungsian yang paling tepat? Okay, satu side player bola, satu side tim bola ada berapa orang? Satu side tim bola ada berapa orang? 11. Adakah 11 player tu mempunyai fungsi yang sama? Itu persoalan saya. Adakah semua player bola dalam padang mempunyai fungsi yang sama? Dia lain-lain bro. Lain-lain. Keeper tak payah sibuk nak pergi jadi stopper ke, pergi jadi midfielder ke. Jangan. Duduk, jaga gol. Okay. Kerja wing adalah jaga bila bola through. Pas tengah. Betul? Masing-masing ada fungsi. Pasal satu orang player tak boleh nak buat semua benda. Betul? So, kepada anda yang ada jawab, bertanggungjawab khusus untuk seluruh organisasi, merupakan fungsi umum untuk seluruh organisasi, adalah salah. Pasal fungsi ni bukan untuk semua. Dia jaga departmen dia sendiri. Betul guys? So, yang manakah jawapan yang paling tepat? So, fungsian ni sebenarnya adalah bertanggungjawab khusus untuk bahagian tersebut. A salah dari segi penggunaan kata dia. Jawapan yang paling tepat adalah D. Bertanggungjawab khusus untuk bahagian fungsian tersebut. Okay, faham guys? Okay. Terbaik. Okay guys. So, kuasa beli tu macam mana? Dia bukan macam berbual kuasa dua. Kuasa beli ni adalah kemampuan kita untuk membeli barang. Contoh, dengan RM10, berapa banyak aiskrim kita boleh beli kalau harga aiskrim tu RM2? Jawab. Kalau kita ada RM10, satu aiskrim RM2, berapakah kuasa beli kita untuk aiskrim tu? 5. Tapi kalau harga aiskrim tu jadi RM5 satu, berapakah kuasa beli kita dengan RM10? 2. Kalau satu aiskrim harga dia RM10, berapakah kuasa beli kita dengan? So betul lah. Lagi tinggi harga barang, lagi rendah kita boleh beli. Betul? Faham? Cantik. Okay guys. So dalam kesempatan ini sebenarnya nak ucapkan all the best. See you guys at work. Dan saya adalah orang yang tak berapa celebrate sangat New Year ni. Because saya punya perasaan tetap sama. Saya tahu dia macam ni lah. Kadang-kadang kita banyak sangat tipu diri kita kadang. Asal tahun baru je semua benda nak improve.
So maksudnya, kalau kita sentiasa tunggu tahun baru untuk kita berubah, saya risau nanti terlambat, betul? So tak apa. Start daripada esok, you cuba jadi konsisten. Faham? You try to be consistent, you try to strive for the best as far as you can go. Boleh? I believe you guys can go further lah. Boleh? So thank you for this one whole year. See you guys next year. Right? See you guys next year. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys. Salam abang abah, okay? Salam abang abah. Stay safe.